Okay, so let's begin. So untuk bahagian animalia ni, kita dah tahu yang kita dibahagikan, again saya letak sekali awak punya nota dekat tepi ni supaya boleh nampak. Kita dah tahu semua benda hidup dekat organism ni, kita bahagikan first mengikut dia punya domain, and the domain ada 3. Okay, mula-mula kita tahu yang 5 kingdom system tu kan, so kita gunakan juga pengetahuan daripada 5 kingdom system kita untuk dibawa kepada this one lah. So we have the domain bacteria, archaea, and then we have the eukarya. And then you, daripada pengetahuan you daripada 5 kingdom system tu, you tahu this eukarya being separated accordingly to the multi-level, multicellular dengan unicellular, which is the level of organism. So unicellular dengan multi. Dan animalia ni datang daripada multi, di mana dia punya cara pemakanan dia adalah heterotroph. Alright, so this one is just the kingdom saja untuk animalia. And then untuk animalia punya kingdom, kita kena bahagikan dia kepada phyla, 9 phyla. Okay, setakat ni kita ada 9 phyla saja. Apakah phyla-phyla dia? Phyla-phyla dia adalah Porifera. Saya tunjuk dekat you punya nota, highlight kan. Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata dengan Chordata. This is accordingly to dia punya evolutionary advancement dia lah. And yang ni quite popular dekat dalam you punya assignment. So I could say that maybe ini akan masuk dalam you punya assignment lah. Salah satu yang akan menyumbang kepada markah yang lebih besar adalah ini. Macam mana you nak bagikan. Dia mungkin akan bagi you satu organism, and then you have to identify this organism ada apa-apa unique karakteristik dia, and then you kena letak dia sama ada di dalam phylum Porifera ke, Cnidaria ke, Platyhelminthes ke, dan etc. etc. Dulu yang ini juga adalah sangat popular dekat dalam PSPM. So because of dia punya popularity, that's why I think ni akan masuk dalam you punya assignment. Okay. Untuk yang UPS pula, banyak CLO1 yang akan masuk. So practice yang Google Form saya bagi dekat awak punya Google Classroom. Okay, practice that Google Form. Pastikan sekali lalu buat dapat markah penuh. Sekali lalu buat dapat markah penuh. Right? So anyway, untuk animalia ni, heterotroph, dalam nota yang lama-lama, okay, dalam nota yang lama-lama, if you got it from your parents, maybe mana tahu kan, or your seniors yang lebih senior, like 5 years before you, so pastikan you kena betulkan lah, dia tak, kalau dulu, dia punya advancement dia adalah Porifera, Cnidaria, Plat, Nematode. And then dia terus Annelida. Okay, Plat, Nematode dengan Annelida. Sebab apparently Plat, Nematode dengan Annelida ni adalah cacing. Diorang ni appearance dia macam cacing. So they were like, dulu-dulu dia kata Plat, lepas tu yang more advanced adalah Nematode, lepas tu adalah terus Annelida. But yang betul ni sebenarnya adalah Porifera, Cnidaria, Plat, Nematode, Mollusca dulu. Okay, Mollusca dulu, barulah Annelida, Arthropoda, Echinodermata dan Chordata. So this Mollusca ni sebenarnya macam sotong yang awak makan kan, sotong goreng semua tu, dia orang sebenarnya less advance, sorry. Dia orang sebenarnya kurang advance berbanding cacing tanah. So nanti kalau ada makan sotong, now you know that actually dia less advance berbanding cacing tanah, earthworm. So now macam mana kita nak bagikan dia mengikut this, macam mana the scientist bagikan mengikut this phyla. So first thing first that need to be considered accordingly to the advancement of evolution adalah daripada segi, sebab dia dah multicellular, okay? Dia dah multicellular bermaksud dia boleh jadi banyak sel, buat benda yang sama, boleh jadi tisu. Macam yang awak pernah belajar dalam tahun-tahun sebelum ni ataupun SEM-SEM lepas kan, ada cell structure and function. We have a lot of tissue. Kita ada tissue yang jadi cardiac muscle, kita ada tissue yang epithelial ni, lepas tu kita ada nervous tissue, kita ada muscle punya tissue, and then bone pun adalah salah satu daripada tissue-tissue kita. So that is what we can expect lah. Banyak sel, maka dia boleh jadi tisu. However, daripada semua animalia yang kita kumpul ni, daripada semua animalia kalau kita jalan sama-sama ke lembah mana-mana, ke lembah sakti ke apa-apa ke kan. So you ambil semua binatang yang you rasa macam curious ni buat binatang this kan. So you bawa balik, and then apa yang kita tahu rupanya dalam banyak-banyak animal ni dan mempunyai banyak sel, ada di antara mereka yang tiada
tissue yang betul. Okay, they don't have no true tissue. Dia orang ada banyak sel yang buat kerja yang sama, tapi sel tu tak, it work in silo. Okay, dia macam work independently, dia sendiri-sendiri, dia tak bersama-sama, to the point dia jadi tissue. So dia dianggap sebagai no true tissue, manakala ada yang lain pula sama macam kita ni semua kan, kita punya bone, sel-sel kita memang khas untuk buat bone saja, so dia akan function as a bone, so itu pula dah memiliki tissue. So dibagikan mengikuti ini, memiliki tissue dengan tak ada tissue. Okay, so the word ataupun the term yang kita gunakan dekat sini untuk no true tissue dipanggil sebagai binatang zoa yang para, okay, parazoa yang tidak cukup lengkap ataupun kurang ability, parazoa. Manakala yang memiliki true tissue ni kita panggil dia sebagai eumetazoa. So meta tu macam dah hebat gila lah, lebih kurang macam tu, right? So this parazoa, mana-mana yang tidak memiliki true tissue walaupun dia telah memiliki banyak sel ni, so yang ini kita terus golongkan dia dalam phylum Porifera. Okay, Porifera ni adalah haiwan yang hidup dekat lautan dan dia adalah, kalau dalam bahasa pasar kita, dia dipanggil sebagai sponge. Dia bukan sponge basuh pinggan. Okay, dia memang sponge yang animal sebenarnya. Dia ada sel yang boleh bergerak, dia boleh makan, dia makan kat dalam badan dia, lepas tu dia berakkan. Itu adalah the sponge kat dalam bawah tanah. So sponge pop inilah dia sebenarnya, right? And then untuk yang eumetazoa pula, they are very diverse lagi, masih lagi banyak dia punya haiwan. So kita kena bahagi lagi mengikut the advancement of evolution. Mana satu yang lebih advance, mana satu yang tak advance sangat kan. So untuk this one, kita akan bahagikan dia mengikut dia punya body plan. Okay, body plan, which is known as the radial ataupun bilateral. So radial ni dia bukan, dia macam ni, dia katalah macam bulat kan, rupa dia macam bulat. You potong macam ni, kiri dengan kanan dia sama, you potong horizontal pun atas dengan bawah dia sama. Walaupun muka dia lebih kurang macam cendawan, let's say macam ni kan, muka dia macam cendawan ke apa kan. Kalau saya potong macam ni, dia ada kepala dengan buntut dekat sini. Okay, kat sebelah sini pun ada kepala dengan buntut. Kalau saya potong horizontal, kat sini pun ada kepala dengan buntut, dekat sini pun ada kepala dengan buntut. Lebih kurang macam tu. Okay, dia sebenarnya memang tak ada sistem digestif yang lebih baik lah. So maybe anus dia tak ada develop sangat. That's why bila kita potong dia mana-mana arah pun, dia akan ada both of them tu, mulut dengan buntut tu. Boleh dengar tak sebenarnya? Boleh, medium. Boleh, alright. Kenapa saya suka memadam-madam dah jadi habit. Boleh, medium. Alright. So next pula adalah bilateral. So apa beza bilateral ni? Okay, so saya lukis macam ni. Dia katalah kat sini semua ada mouth, anus, lebih kurang macam tu. But do remember dia orang punya ni tak macam anus dengan mouth dia orang ni tak develop dengan baik. Jangan anggap dia macam mouth dengan anus kita. Lain, dia orang tak develop dengan baik. Bilateral ni pula dia punya body plan ni, kenapa dipanggil bilateral? Macam awak lah manusia. Okay, manusia. Kalau saya potong macam ni, yes, sebelah sini ada mulut dengan buntut. Kat sebelah sini pun ada mulut dengan buntut. Tapi kalau saya potong kat sebelah sini, cuma ada buntut je kat sini. Kat sini pula ada mouth saja. Okay, so that's why dipanggil sebagai bilateral as well. Satu lagi benda yang awak kena tahu as well. Okay, satu lagi benda yang awak kena tahu. Radial ni kenapa dia boleh jadi macam ni? Okay, kenapa dia boleh semua tempat yang sama tu? Adalah disebabkan dia punya apa panggil germ layer dia. Okay, germ layer dia. Germ layer ni yang saya maksudkan adalah germ layer yang awak belajar masa reproduction sebelum ni. Masa reproduction dulu kita belajar, kita ada inner cell mass. Kan? Kita ada inner cell mass. Kita ada this inner cell mass, dan kalau you ingat balik dalam cerita chapter reproduction dulu, this inner cell mass nanti dia akan migrate to become 3 layer kan. Layer-layer tersebut adalah ectoderm, endoderm dan juga lepas tu baru dia develop into mesoderm. So inilah germ layer yang saya nak cakapkan ni. So untuk yang radial ni, germ layer dia cuma ada 2 saja. Okay, they only got 2 germ layer, which is consist of the ectoderm dan juga ectoderm dan endoderm.
Manakala yang bilateral ni dia akan dapat 3 germ layer. Which is the one yang kita tahu sebelum yang kita tahu waktu reproduction sebelum ni lah, which is dia adalah the ectoderm, endoderm dan tengah-tengah dia ada mesoderm. Right? So now the radial one tak berapa banyak. Okay, kita cari-cari semua binatang, kita dah kumpul semua binatang tu, and we found out that the radial one and have 2 germ layer ni sahaja adalah sedikit saja. So kita dah boleh terus golongkan dia in the phyla of Cnidaria. So Cnidaria ni antara haiwan yang saya boleh bagi contoh ke awak adalah obo-obo. Right, the jellyfish. Di obo-obo kalau you potong macam mana pun kan dia tetap radial. Okay, dia tetap radial lah. Dia macam mouse dengan anus dia lebih kurang tempat yang sama. Opening dia untuk makan, opening dia untuk dia discharge. But anyway, ni nanti kita akan go deeper, and then yang bilateral pula tadi masih banyak ada animal yang tergolong di bawah bilateral. So that being said, kita kena bahagikan dia mengikut which one lebih diverse. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab all the banyak-banyak ni, all banyak-banyak kat dalam ni still have like obvious differentiation tau. Differentiation pula. Obvious diversity. So kita tak boleh terus golongkan dia dekat dalam the same phyla. That's why kita kena bahagikan dia and give them into specific phyla-phyla lain. So daripada segi apa pula kita nak consider? So right now kita kena consider dia daripada segi dia punya germ layer punya pembentukan yang lebih pembentukan kepada organogenesis yang lebih baik. Okay, so maksud saya adalah masa awak belajar dekat sini, okay, masa awak belajar time ni kita ada mesoderm, ectoderm, endoderm kan. So all these ectoderm, mesoderm akan jadi organ nanti. Okay, organ ini yang akan membantu kita untuk menjadi satu haiwan yang lebih efisien dan boleh fit dalam dunia. Okay, boleh lawan, boleh adapt kepada dunia. So now to have this organ yang sangat baik, antara perkara yang membantu adalah sekiranya ada body cavity, which is known as coelom. Okay, perkataan dia coelom. Macam awak belajar sebelum ni blastocyst kan? So coelom ni dia bermaksud cavity. Okay, bermaksud cavity. What is cavity? Cavity bukan cavity gigi tu. Ni body cavity ni bermaksud dia ada macam ruang kosong. Okay, ruang kosong which allow dia untuk boleh membesar, differentiate and everything. Okay, boleh organize dengan lebih efisien. Lebih kurang macam tu lah. So, kalau dia ada body cavity in between of these 3 layer, maka dia lebih advanced. So, let's check our nota ni. Okay, saya letak kat sini. So, kalaulah that particular organism, dia ada layer ectoderm. Yang ni maksudnya organism yang awak kutip tadi tu, awak check dia orang daripada peringkat embryo lagi ni, awak tengok dia orang punya germ layer, ada tak body cavity? Alright, so the first organism ni, the first golongan organism ni, awak tengok dia ada ectoderm. Lepas tu awak tengok dia ada mesoderm. Lepas tu awak tengok dia ada ectoderm. So tiada langsung ruang kosong di antara mereka, di antara ketiga-tiga layer ni. Maka dia tiada coelom. Kalau tak ada coelom, maka jawapan dia adalah A, coelomate. Okay, maka the term yang kita gunakan adalah A, tiada coelom. A, coelomate. Okay, kalau yang that particular organism pula, awak tengok dia ada ectoderm. Sinilah terus. Okay, ectoderm. Lepas tu dia ada mesoderm. Lepas tu dia sepatutnya ada endoderm, tapi tiba-tiba dia ada ruang kosong kat sini. Okay, saya colourkan ruang kosong ni. And then barulah jumpa dia punya endoderm. So now dia dah ada body cavity. So dia dah ada coelom. Okay, tapi yang ini coelom dia kita panggil dia sebagai pseudo, maksudnya palsu, pseudocoelom. Kenapa? Sebab coelom dia tidak completely lined by the mesoderm.
Okay, sebab selom dia tiba-tiba je menyelit dekat mana-mana tak kisah. Tiba-tiba je menyelit mana-mana tak kisah di antara endoderm dengan mesoderm tu. Okay, dia macam tiba-tiba ada lah. Dia macam macam mana cakap macam tu lah, susah sikit nak bagi analogi. But itulah, ya, macam mana pula kalau selom tu adalah selom yang lengkap. Selom yang lengkap ni, dia mesti ada body cavity. Dan body cavity tu mesti in between the three germ layer. Ectoderm, mesoderm dan juga the endoderm. Okay, tapi dia tidak dikira sebagai lengkap kalau dia tidak completely lined by mesoderm. Okay, so I think I'm making this more confusing. Sekali lagi saya bagi tahu kat korang. Okay, kita ada satu body cavity. Okay, so dia dah ada body cavity, kita nak tahu sama ada dia coelomate ataupun dia pseudocoelom. Sebab dah ada body cavity, maksudnya dia dua ni adalah coelom atau pseudocoelom. Dia hanya boleh dipanggil sebagai coelomate kalau dia completely line. Okay, bahagian atas seluruh permukaan cavity tu dilainkan oleh mesoderm. And then dekat mesoderm ada ectoderm kan. Lepas tu lepas mesoderm ada endoderm pula. So kalau dia berada in between mesoderm ni barulah dipanggil sebagai dia bukan berada in between ayat dia memang kena completely lined by the mesoderm. Barulah kita panggil dia sebagai coelomate. So barulah dia lebih efisien untuk dia buat organ yang terutamanya datang daripada mesoderm ni. Okay, sebab ectoderm dengan endoderm even kat sini pun boleh buat dengan baik. Tapi yang mesoderm ni kalau dia ada cavity dekat tengah-tengah dia, dia lagi dapat membentuk dengan baik. Dan hence menjadikan that particular organism more advanced. So again, bilateral ni disebabkan dia ada 3 germ layer, dia boleh dibahagikan mengikut body cavity dia pula. Kalau dia tiada body cavity dipanggil sebagai acoelomate. So mana-mana binatang yang tergolong dalam yang ini kita panggil dia, kita letak dia dalam phylum Platyhelminthes. So this adalah cacing pita antara organism yang you boleh tahu. Okay, dia adalah cacing pita. Pseudocoelom pula yang mana-mana tergolong dalam yang memiliki pseudocoelom ni kita boleh golongkan di dalam phylum Nematoda. So ni cacing pita. Betul lah, cacing kerawit. Tak naklah guna bahasa Melayu, guna bahasa Inggeris lah Flatworm. Flatworm. Lepas tu yang cacing pita ni dia adalah Ascaris. Ascaris lah tu. Ascaris ataupun cacing gelang. Dalam bahasa Melayu dia cacing gelang. Ingat pun. Cacing gelang. Cacing ni dia boleh hidup sampai kat dalam mata awak sekalipun. This cacing bersifat parasite. Kalau you tak jaga you punya kesihatan kan, ataupun you tak jaga you punya kebersihan, tak mandi 1 tahun ke sebulan ke, ada kemungkinan untuk you dapat this cacing. Ataupun you makan daging yang tak masak, you memang suka sangat yang rare cook punya. Lepas tu kebetulan this telur-telur cacing ada dekat dalam that particular daging, dia boleh sampai menentas dan hidup dekat bahagian mata awak. So you can also check dekat internet, banyaklah cerita dia yang berlaku. Okay, and then untuk yang coelomate pula, okay, kita ada ni nematode. Untuk yang coelomate pula, dia still banyak lagi and they are very diverse. Antara contohnya macam sotong, and then awak sendiri, and then earthworm, semua berada dekat dalam coelomate ni. So kita tak boleh nak golongkan terus dalam satu phylum yang sama. So kita kena bagi lagi kepada phylum yang berbeza. So kali ni kita nak bagi ikut apa? So kali ni kita nak bagikan dia mengikut blastophore. Blastophore as the word suggests, phore ni adalah lubang. Blasto pula macam yang awak pernah belajar sebelum ni dalam chapter
reproduction, kita ada blastocyte, kita ada blastocyst, kita ada blastomia. So blasto ni adalah berkaitan dengan embrio. So embrio punya pore, okay, the first emerge embryo punya pore. Embryo punya pore ni, the first opening of this embryo. Kalau dia jadi mouse, kalau nanti dia punya fate, dia punya takdir dia jadi mouse, kita panggil dia sebagai protostome. Kalau dia develop into anus, takdir dia first opening tu dia jadi anus nanti, ini kita panggil dia sebagai deuterostome. So apparently the one that develop into mouse adalah less advanced compared to the one yang develop into anus first. Okay, so macam mana dia orang tahu? Of course dia orang check the rest lah afterward tu, apakah benda-benda lain of the particular advancement dari segi evolution dia. But anyway, kalau dia develop into mouse, dia less advanced compared to yang develop into the anus first, the first opening ni tadi. The first opening yang develop into mouse pula pun masih banyak diverse lagi. Okay? Ini termasuklah yang sotong, lepas tu cacing tanah dan juga apparently insect. Insect pun develop dia punya blastopore tu, the first opening tu jadi mouse dulu. So awak pun boleh terbayangkan antara sotong, cacing tanah dengan insect ni jauh gila beza dia punya diversity. So kita tak boleh terus masukkan dia dalam satu filem yang sama. Kita kena bahagikan dia lagi mengikut dia punya faktor evolusi. So faktor apa evolusi yang perlu kita pertimbangkan sekarang? So kita kena timbangkan dari segi segmentation. Segmentation, right? So apakah segmentation? So ada dua lah, satu unsegmented, satu lagi segmented. So the one yang unsegmented ini macam sotong and everything lah. Okay, yang tu lah yang tak ada segmen. So you tahu segmen maksudnya macam buku-buku kan, ada segmen-segmen sendiri-sendiri. So kalau macam kereta api pun kita ada macam kalau ada segmen dia ada gerabak-gerabak dia kan. So gerabak-gerabak ni macam segmen-segmen tertentu and each segment boleh bawa specific things yang kita nak untuk pastikan kita punya kelangsian hidup. So dengan kata tak langsung, kalau ada segmen tu bermaksud dia lagi power lah. Okay? Kalau dia ada segmen maksudnya dia mempunyai lebih evolutionary point. So untuk yang unsegmented ni antaranya macam sotong. So sotong dia punya kingdom dia adalah mollusca. Okay, awak nampak sotong kan? Awak tak nampak apa sotong dalam keadaan bersegmented kan? So that's why dia adalah mollusca. Manakala segmented ni pula terbagi pula pada dua lagi sebab insect dengan earthworm jauh gila beza kan? Earthworm macam wiggle. Insect dah tak wiggle lagi kan? So kita kena bagikan lagi kepada dua. Apa yang sangat jelas adalah yang sotong tu dia tak ada jointed appendages. Dia ada segmen tapi dia punya appendages dia macam unjointed. Okay, dia macam satu ni je. Satu gerabak macam tu je dah. Manakala yang untuk insect pula, okay, unjointed. Sekejap, saya tulis habis. Manakala yang lagi satu yang lebih advance adalah jointed appendages. Contohnya macam insect. So I'm trying to lukis apa nama kejadah benda ni. Dia sepatutnya tak ada kat sini. I'm trying to lukis the semut. Okay, so you boleh nampak dia ada appendage kaki, dia ada appendage antena. Ataupun kalau kita ada Arachnida Spiderman ni kan. Oh damn, tak cantiknya. I should really give up but it's hard for me to give up. So kita nampak kan dia ada appendages, maka dia boleh lari dengan lebih baik lah. Dia macam-macam lah dia punya kebaikan dia bila dia ada jointed appendages. That's why dia more advanced compared to the earthworm ni tadi. So yang untuk unjointed appendage ni kita dah boleh letak dia dalam satu phyla yang sama, dinamakan sebagai phyla Annelida. So apa-apa organism yang awak jumpa dan awak dapati dia
protostome, lepas tu segmented, lepas tu dia ada unjointed appendages, awak terus masukkan dia dekat dalam phylum Annelida ni. Manakala yang jointed appendages pula, dia punya phylum dia adalah Arthropoda. Okay, Arthropoda. Poda-poda, dah. Okay, so untuk sorry ni Okay. So untuk yang anus ni pula, untuk yang deuterostome pula, kita boleh bagi kepada dua juga. Samalah tadi kita terus bagikan kepada segmentation kan. So ini pun kita kena bagi kepada segmentation. So sama ada dia unsegmented ataupun dia segmented. So untuk yang unsegmented ni, kita boleh terus masukkan di dalam phylum yang satu, which is Echinodermata. So actually Echinodermata ni antara dia punya organism yang memang itulah yang masuk matrik kita ni kan. Dia adalah starfish. So actually kalau dalam cerita SpongeBob SquarePants tu, starfish ni lebih advance berbanding kita punya sponge ni, which is Porifera. Far more advanced daripada the sponge. And then yang segmented ni pula adalah awak Chordata. Okay, phylum awak. Chordata ni termasuklah juga dengan kucing, termasuklah juga dengan buaya, termasuklah juga dengan apa lagi dengan ikan semua sekali kan. Semua dia kat dalam Chordata. So nanti kita kena tengok apakah unik karakteristik yang menyebabkan even buaya dan awak tergolong dalam phylum yang sama. Bukan sebab perangai, okay? Just sebab dia punya ada benda-benda lain lah. Okay, perangai macam buaya tak penting. Are you guys okay still? Okay, madam. Okay, betul? Okay, madam. Right. So these are the things that you need to know. Dia punya yang mungkin saya nak bawa sikit lah untuk korang kan yang nak lagi sekali ni. Okay, tengok gambar ni. Okay, so ini adalah 3 germ layer. You nampak ectoderm. Sekejap bukan highlight I nak tukar kepada draw. Okay, kita nampak ada 3. So dia ada ectoderm, mesoderm dengan endoderm. 3 germ layer dan satu body cavity dan satu cavity, digestive cavity. But the question is, di antara ectoderm, mesoderm dengan endoderm, ada tak cavity lain yang awak nampak? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita letak dia acelum. That's why dia acelumate. Okay, gambar yang kedua pula. Okay, I know you will say pseudocelumate kan, tapi kita tengoklah kenapa. Right, kita ada ectoderm warna biru, mesoderm warna merah, and then kita ada endoderm warna kuning. So di antara ectoderm, mesoderm dan endoderm, awak ada nampak tak satu lagi ruang kosong? Ada. Ada kan? Yang ni kan ruang kosong dia. Adakah ruang kosong ini completely lined by mesoderm? Jawapan dia, ya atau tidak? Adakah dia completely lined by mesoderm? Tak. Jawapan dia tak. No. Kalau dia completely lined by mesoderm, maksud dekat sini mesti ada satu lagi layer mesoderm. Okay? Dia mesoderm, cavity, mesoderm. Barulah dia completely lined. So tak ada benda tu, maka dia adalah pseudocelumate. Okay, so you can call the cavity itself as pseudocelumate, tak ada masalah. Pseudocelumate. Pseudocelumate tu kiranya macam the particular organism tu lah. Okay, mate. Last sekali adalah celumate. So kita tengok dekat sini, dia ada 3 juga germ layer, ecto, meso dan endoderm. So di antara 3 layer ni, awak nampak tak warna putih yang maksudnya ruang kosong sebagaimana digestive cavity tu? Ada tak? Ada. Ada kan? Kecil je. So kiranya sebenarnya dia ada selum ke tak ada? Tetap dianggap ada. Okay, tetap ada. Walaupun kecil ke apa, yang penting dia ada kawasan ruang kosong tu.
Dan kita nampak dia completely dikelilingi oleh the mesoderm. Maka dia dikenali sebagai celom. Maka dia adalah individu celomate. Boleh? What Boleh. happened? Tiba-tiba dia gelap. Okay. Alright, so semua ni ada juga dia punya apa dekat dalam nota awak ada je kan, kita punya ni bilateral many plane can be divided into similar half la 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 semua ni. And then now saya cuma nak sentuh satu ni je lah at least. Okay, satu ni saja at least, kingdom porifera. Sebab kita kalau boleh nak laju-laju gila-gila kan sampai memang otak terbakar punya. So let me buat macam ni. Then this one, I padam. Okay, so as we discussed tadi, Animalia, the first emerge phylum kita adalah kita bagi dia mengikut tisu. Kalau dia ada sel banyak tapi tak boleh turn into tissue yang betul pun, okay, no true tissue. Ini dipanggil sebagai parazoa. Okay, ini dipanggil sebagai parazoa dan yang mana-mana tergolong dalam parazoa ni tak banyak pun. So kita dah boleh, bukanlah tak banyak, banyak sebenarnya tapi cuma compared to yang di ada one ni, Eumetazoa, yang ni lagi sikit lah. So kita boleh, dan diorang appear to have a lot of similarities. So kita boleh golongkan dia terus dalam phylum yang sama, which is Porifera. Okay, so untuk Porifera ni, disebabkan dia tiada tisu, maka dia less advanced. Sebab kalau bila ada tisu, boleh jadi macam you punya bone and everything kan. So the question is, macam mana dia nak buat dia punya pemakanan dia sebagai heterotroph? Kan kita kata dia adalah animalia kalau dia heterotroph kan. Bermaksud dia kena digest makanan dia. Dia kena masukkan dalam badan dia and then dia kena digest dalam badan dia, baru dia buang keluar. So, apa yang berlaku adalah, these porifera, they don't have tissue, but what happen is they have a lot of cell. Okay, they have a lot of cell and each cell have their own role. Okay, they have their own role ataupun responsibility to do particular part. Okay, so contohnya macam dia ada sel yang dikenali sebagai amebocyte. Tugas sel ni adalah untuk digest makanan. Digest and absorb. Digest and absorb the makanan. However, macam awak nampak kat sini, okay, ni gambar dia lah, gambar sponge tu macam mana. So dia macam seluring kan. Macam seluring kat sini kosong. Kalau kita cut dia, kalau kita cut macam ni, katalah macam ni timun kan. So kita cut dia setengah timun tu, you akan nampak dia macam ni sebenarnya rupa dia. Okay, whereby dekat bahagian dalam ni kosong, kawasan kosong. Lepas tu dia ada satu lubang besar dekat sini, dipanggil sebagai osculum. Lepas tu badan dia rupa-rupanya banyak lubang. Okay, banyak lubang-lubang yang dibuat oleh sel yang dinamakan sebagai porocyte. Okay, so dalam gambar ni sebenarnya kita nampak macam satu lubang je. Rupanya badan dia memang banyak-banyak lubang. Okay, banyak lubang. Actually ni macam batu karang sikit lah kan. Yang macam actually korang boleh beli dia dekat pharmacy. Dia banyak digunakan untuk pedicure dan manicure tu. So anyway, the question is, macam mana this cell actually boleh dapat makanan dia? Okay, macam mana this cell boleh dapatkan dia makanan? Dia tak bergerak sangat. Okay, dia sessile. Dia punya ciri dia sessile. Dia hanya akan bergerak sekiranya ada ancaman. Kalau tak, dia tak bergerak sebab dia akan membazir dia punya resources. Okay, so dia tak gerak sangat, dia sessile. Kalau macam tu, macam mana this cell yang bersifat sel saja nak dapatkan makanan? So, apa yang berlaku adalah air akan masuk ke dalam lubang-lubang badan dia. Air akan masuk dalam lubang badan dia. Macam mana air masuk? Kalau arus air kat sini, okey lah kan, dia boleh masuk. Tapi what if arus air ke sana, macam mana dia nak masuk ke dalam ni?
Okay, so dia akan tetap masuk juga kat sini. Dan siapa yang buat air itu masuk melawan arus, sel tersebut dinamakan sebagai koenocyte. Okay, koenocyte ni. Atau nama lain dia adalah collar cell. Kenapa dinamakan sebagai collar cell? Sebab bentuk dia sendiri macam ada pakai collar. Dan specialnya dia yang boleh menyebabkan dia buat air masuk tu melawan arus, melawan the current ataupun dia sendiri generate the current tu masuk dalam dia adalah sebab dia ada flagella. So flagella ni rotate to the point dia menyedut air masuk ke dalam badan dia. Okay, so this is how it do it lah. Sedangkan kita nak minum air pun kita kena sedut air kan. So dia gunakan benda ni untuk memasukkan air ke dalam badan dia. And then the collar cell ni pula, the collar structure ni pula, tugas dia adalah memerangkap food particle. Okay, dia memerangkap air masuk tadi kan, air masuk disebabkan dia tarik. So mana-mana food particle yang ada dia akan terperangkap dekat sini. So now amebocyte bolehlah jalan, okay, jalan lembek-lembek macam tu, lambat-lambat kan macam leukocyte awak tu. So barulah dia boleh ambil makanan ni, digestkan dan dia absorb. Next, dia juga ada satu sel, saya terlupa nama dia, nanti saya ingatkan balik. Okay, dia ada satu sel yang secrete spicule. Okay, you need to know that kalau dia generate air untuk masuk dalam dia, kan, air masuk dalam dia, can you imagine the hydrostatic pressure? Right? Please imagine lah, the hydrostatic pressure is quite kuat to the point it is very dangerous for itself kalau dia tak ada apa-apa structural protection untuk diri dia. So, that's why dia boleh menghasilkan this spicule, this thing called as spicule. So, dia ni lah yang serve as if macam dia punya skeleton. So that dia tidak hancur oleh arus dalam ocean dan juga arus yang dia sendiri generate untuk dia dapat makanan. Okey ke? Okay, madam. Alright. Trap food, nervous system, gono, fragmentation, budding. Okay, dia punya, even dia punya, apa tu? Dia punya sistem reproduction pun, sperm dengan egg dia pun dia akan release dekat sini. Release through the osculum. Lepas tu dia akan pergi dekat kawan dia ambil ikut current tu, lepas tu dia akan senyawakan dekat dalam ni. Right? So, itu sajalah kot saya nak sampai porifera ni saja untuk hari ini. So, kalaulah dia bagi awak satu phylum, suruh awak discard porifera pula. Dia nak minta awak untuk discard porifera. Apakah unique characteristic of porifera? It is okay untuk you terus cakap dia adalah multicellular. Letak je multicellular, lepas tu heterotroph. Lepas tu you boleh letak juga yang macam yang kita discuss tadi, dia asymmetry, dia no true tissue. Lepas tu boleh juga ikut macam, alamak ada padam. I tengah padam. Boleh juga ikut yang ni, atas ni. Okay, dia tiada simetri, tiada germ layer. Ni tak payah sangat lah, tak ada germ layer tu. Sebab bila dah tak ada simetri tu, maksud memang tak ada germ layer at all. Okay, so you boleh tambah juga kat sini, asymmetry. No segment pun boleh juga. So segmentation tu, macam kat semua pun boleh cerita. Lagi apa lagi nak ni? No nervous system, no digestive system, and circulatory system. Okay, dia tak ada benda ni. Okay, dia dah tak ada benda ni, nervous system, digestive, circulatory system, sebab dia sendiri tak ada the germ layer tu. Okay, dia tak ada germ layer. Lepas tu dia sendiri pun tak ada true tissue. So of course dia tak ada all this system sebab nervous system memerlukan nervous tissue
digestive system pun memerlukan tisu-tisu tertentu kan, macam epithelial and all. So dia tak adalah. And then reproduction can occur sexually or asexually. Kalau asexual secara budding and fragmentation. Sexually gonochoristic or hermaphroditic. So gonochoristic ni maksudnya sex dia separate. Tapi kalau hermaphrodite tu maksudnya dia adalah kunsa. Dia ada both male dengan female punya reproduction. Gamete arise from choanocyte or amebocyte. Egg reside in mesohyl. Okay, mesohyl maksudnya badan dia lah. Okay, tengok kat sini. Ni macam badan dia. Okay, mesohyl. Tapi sperm pula dia akan keluarkan. Dia akan muntahkan mengikut osculum tu. Okay lah, so sampai sini saja you guys. I hope you guys tak terbakar lagi. Boleh hidup lagi dengan baik. Kalau boleh hari ni juga terus buat you punya mind map. Dah siap bagus. Kalau belum siap lagi, buat. Kalau dah siap nak tambah-tambah, boleh tambah-tambah. And yeah, I wish you guys all the best. Thank you sebab mendengar. Take care korang. Assalamualaikum.